Hari ini adalah tajuk reka bentuk elektrik. Cuma dah buka buku? Muka surat 60. Okey, dah bagus. Okey, kita mulakan. Cikgu, musuh apa? Okey, reka bentuk elektrik Cikgu, musuh apa cikgu? Ali tanya. Okey. Saya nak tahu apa jadi kerana tiada elektrik dalam rumah awak. Cikgu, gambar cikgu mana? Okey, saya nak tahu apa akan jadi kerana tak ada elektrik dekat rumah awak. Boleh jawab? Kan cewek? Di sini. Okey, saya pindah sekejap Mana? Okey ni. Okey ni. Ni. Ini yang tadi ditutup tadi tu. Okey, sekejap. Tak dengar? Dia tak dengar sebab dia kembali atau dia suara. Bye-bye. Kembali. Okey. Boleh. Mana nak keluarkan dia? Patutnya kat pusat mana kat sini tu kat sini. Sini. Ni dia. Ini tu kita tak tahu. Tak. Guna sini kak. Bercakap macam mana? Tak pun ini pakai guna baca set. Nah, tu kita check. Ni kalau tidak tanya apa? Ini macam mana nak gerakkan dia? Ni tak. Dia dah bentang belum? Dah. Dah lagi tu. Macam mana bentang ke sini? Belum kak. Oh belum Boleh. Ni dah besarkan macam mana? Okey, cakap apa? Macam mana? Nak gerakkan dia? Okey. Terima kasih. Okey. Okey, kita sambung balik. Okey Iban, jika elektrik tak ada, kita tidak boleh menggunakan teknologi dan kita tidak dapat berkomunikasi. Okey, betul. Ada jawapan lain? Apa yang berlaku? Okey, yang ni kalau kita tak ada elektrik dalam kelas pula. Okey, kita lihat apa akan berlaku. Lampu tidak berfungsi. Awak boleh belajar tak kalau tak ada lampu? Tak boleh. Tak boleh kan? Okey, lagi? Kipas tak fungsi. Panas kan? Jadi kita perlukan elektrik untuk menyejukkan badan kita. Kalau tak kita kena kipaskan guna kipas tangan. Lagi komputer tidak berfungsi. Dan akhir sekali pemacu LCD juga tidak berfungsi. Jadi macam mana? Okey. Okey, dengan adanya elektrik, aktiviti kehidupan manusia menjadi semakin berkualiti dan mudah. Contohnya mesin basuh, kipas, lampu. Lagi apa? Selain daripada ni, apa lagi peralatan elektrik yang memudahkan manusia pada zaman sekarang? Internet. Peti tu peti apa, Alif?
Kalau peti ais betul. Kalau peti je tak betul peti kita boleh gunakan manual pun. Tapi kalau peti ais kita perlukan kotak cairlah barang kita. TV. Okey? Vacuum, gadget, ya betul. Mesin basuh Nurin pun pandai. Kotak ke mesin basuh tangan Nurin. Okey, ini semua merupakan peralatan-peralatan elektrik. Jadi kita lihat seterusnya. Kita lihat elemen-elemen yang ada pada sistem elektrik. Okey, awak lihat dalam buku kamu. Okey, sistem-sistem yang ada dalam elemen dalam sistem elektrik, kita ada sumber, ada medium, rice cooker pun betul. Okey, kita lihat. Elemen dalam sistem elektrik, sumber, medium, beban dan juga kawalan. Ini adalah 4 sistem. Maksudnya dalam sistem elektrik, dia tidak akan berfungsi kalau salah satu daripada elemen-elemen ini tidak ada. Okey, kita lihat. Yang pertama, sumber. Okey, sumber terbahagi kepada 2. Pertama, sumber yang boleh diperbarui. Yang kedua, sumber yang tak boleh diperbarui. Okey, maksudnya yang boleh diperbarui ini adalah sumber tenaga punca elektrik itu datang daripada mana. Kalau kita kata boleh diperbarui, maksudnya sumber itu boleh digunakan semula. Dan bekalan elektrik ini akan kekal selama-lamanya. Contohnya angin, air, matahari dan juga ombak. Okey. Manakala yang kedua adalah sumber-sumber daripada yang tak boleh diperbarui. Maksudnya sumber ni lepas kita pakai, dia akan habis. Tidak boleh dikekal semula seperti petroleum, arang batu, gas dan juga tenaga nuklear. Jadi, soalan saya, sumber tenaga di negara kita terhasil daripada sumber apa? Kebanyakannya. Boleh jawab? Okey, hidroelektrik, pandai Tan. Selain daripada tu, selain daripada hidroelektrik, angin empangan. Ya, okey. Itu kita hasilkan tenaga hidroelektrik. Lagi? Solar kita ada gunakan juga, ombak. Ombak negara kita kurang. Sebab tenaga ombak ni biasanya negara-negara yang ombak dia kuat. Angin pun kita tak gunakan. Kincir angin ni biasanya negara-negara macam Norway. Jadi negara kita biasanya kita akan gunakan tenaga hidroelektrik. Selain daripada tu kita gunakan petroleum dan gunakan gas. Dan juga kita gunakan bateri pun kita gunakan merupakan sumber tenaga negara kita. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, yang ni. Siapa tahu apa ni? Ini ada sumber elektrik daripada angin. Okey, awak lihat. Angin ditiup, dia akan menggerakkan rotor. Awak tahu tak rotor tu yang mana? Siapa tahu? Tak tahu cikgu. Tak tahu. Okey, rotor tu yang warna biru tu. Awak nampak tak? Dia akan menggerakkan rotor. Rotor itu akan bertindak balas dan dia akan mengeluarkan tenaga angin kepada tenaga putaran atau kinetik dan dia akan menghasilkan tenaga elektrik dan dia akan dibawa kepada pencawang. Daripada pencawang dia akan bawa ke rumah. Ya, yang warna biru, pandai pun. Okey, kita lihat seterusnya. Yang ini juga angin. Okey, yang ini air. Di mana air pun sama juga. Air itu juga akan menggerakkan tubin. Dalam tubin tu ada rotor. Ya, tubin angin, pandai pun. Okey, seterusnya. Yang ini air juga. Air yang diempangkan. Okey, siapa tahu? Dekat Malaysia, empangan apa yang membuat hidroelektrik ni? Siapa tahu? Kejap, Boleh jawab? Kejap. Agak-agak ni empangan apa? Kenyir? Ada lagi? Selain pada kenyir?
Okey, pegang betul. Okey, bagus. Ini merupakan antara empangan yang kita dapat tenaga elektrik. Okey, kita lihat ini adalah tenaga matahari. Awak lihat ada panel solar. Okey. Dan tenaga elektrik yang terhasil itu dipungut dan dihantar kepada pencawang. Okey, ini semua matahari. Okey. Awak nampak pergerakan dia tu? Yang warna oranye tu. Dia terus pergi pada peralatan. Ya, bagus Iman. Pegau dan kenyih. Bakun pun betul. Okey, ini tenaga solar. Okey, awak nampak pergerakan dia? Yang ini panel solar ni kita boleh pasang sendiri dekat rumah kita. Okey, selain daripada tu, ni pun matahari. Okey. Okey, ini ombak. Apa dia Taufik? Apa yang menyebabkan apa? Ya, tenaga solar mahal. Okey. Okey, ni ombak. Okey, ini cara bagaimana tenaga ombak itu dihasilkan. Saya laju sangat ke? Tak, okey. Okey, kita lihat ini adalah sumber elektrik daripada petroleum. Okey. Okey, pernah nampak ni tak? Dekat mana kita nampak ni, pencawang ni? Dekat cari gali ni. Ya, tengah laut. Contohnya dekat Kemaman, Terengganu ada banyak. Kalau awak pergi Kerteh, pergi Kemaman. Ya, ya tapi apa soalannya? Oh, okey, cikgu, apa yang menyebabkan solar panel dapat elektrik daripada matahari? Okey, sebenarnya pada solar panel itu ada satu kepingan logam. Logam itu akan bertindak balas dengan cahaya matahari dan menghasilkan haba. Dan haba itu dia ada alat dia, dia akan dipungut dan menghasilkan tenaga elektrik. Topik? Itu bagaimana solar panel itu terhasil. Jadi dia punya panel-panel tu dia dah ada dia punya logam dia sendiri yang akan menyerap semua tenaga elektrik. Okey, betul. Iman dekat dengan tengah laut pelantar minyak. Ini pelantar minyak. Pelantar minyak ini bukan hasil tenaga elektrik daripada petroleum saja. Gas asli juga daripada petroleum juga. Okey, ini arang batu. Okey, bagaimana arang batu tu terhasil. Okey. Yang ni gas. Okey, yang ni contoh gas daripada biomas, daripada bahan-bahan buangan. Kita boleh juga dapat daripada petroleum. Ini gas juga. Okey, ini tenaga nuklear.
Malaysia tak ada lagi. Tapi tenaga dia menghasilkan tenaga elektrik yang sangat banyak. Okey, jadi kita lihat itu adalah sumber-sumber tenaga elektrik. Sekarang kita pergi elemen yang kedua, iaitu medium. Okey, medium ialah perantara di antara sumber dengan beban. Sumber tadi kita dah tahu kan, tenaga elektrik kan? Okey, sekarang dia merupakan perantara di antara sumber dengan beban. Okey. Dia berfungsi untuk mengalihkan arus elektrik. Okey. Okey, jadi kita lihat medium ni terdiri pada dua. Pertama adalah medium berwire, yang kedua medium tanpa wire. Apa tu Okey, cuba kita lihat. Peralatan elektrik awak, kita lihat dia adalah beban. Okey, peralatan elektrik adalah beban dan sumber elektrik, bagaimana beban ini akan mendapat apa? Mendapat tenaga elektrik. Jadi dia perlukan medium. Boleh? Okey, medium ada dua. Pertama berwire, yang kedua tanpa wire. Okey, ini dua. Awak lihat. Kalau kita lihat gambar ni, dia kipas kan? Okey, awak lihat kipas. Kipas tu ada plug tak? Ada plug kan? Okey, plug itu akan disambungkan ke soket. Jadi plug itu daripada wire pada plug itu pergi ke kipas, ia adalah medium berwire. Boleh? Okey, manakala medium tanpa wire, contohnya awak punya handphone. Okey, handphone ataupun cordless screwdriver. Ataupun awak punya remote control. Awak hidupkan, ada tak gunakan wire? Tak kan? Pandai pun Intan, tak. Jadi, bila tak gunakan wire, itu dinamakan medium tanpa wire. Boleh? Jadi, medium ada dua. Pertama, medium berwire. Kedua, medium tanpa wire. Okey, yang ketiga. Beban. Beban ialah peralatan elektrik yang disambungkan pada litar elektrik melalui apa? Supaya ia boleh berfungsi. Saya dah beritahu satu. Beban ialah peralatan elektrik yang disambungkan pada litar elektrik melalui apa? Supaya ia boleh berfungsi. Soket, ya medium. Kawalan bukan, tapi medium. Sure betul. Kita melalui medium. Yang saya cakap tadi itulah. Tanpa wire ataupun sama ada berwire. Supaya dia berfungsi. Okey, bagus jenis. Medium. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, berikan contoh beban yang ada di dalam bengkel. Siapa tahu? Beban, saya dah cakap tadi. Okey, lampu. Lagi, bagus Tian. Saya pada lampu. Kipas. Lagi? Kerusi tak mungkin. Sebab kerusi pakai elektrik ke? Laila. Ingat kita tajuk hari ini adalah berkaitan dengan elektrik. Okey, pen 3D. Okey, bagus Nur. Nur Akila. Lagi? LCD. Drill. Komputer. Bagus. Ada lagi? TV. Tak mungkin ada dekat situ. Okey, laptop dan sebagainya. Hot glue gun. Okey, itu merupakan, bagus semua. Itu merupakan beban. Jadi kalau dekat rumah pun ada banyak beban-beban. Jadi kita tak cakap peralatan elektrik. Dalam sistem elektrik,
kita katakan dia adalah beban. Jadi bila saya cakap beban, awak kena tahu bahawa dia adalah peralatan elektrik. Okey, ni semua peralatan elektrik di rumah. Okey, saya rasa semua rumah zaman sekarang ada. Kita lihat kawalan. Gerudi, mesin pencetak handphone. Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada elemen sistem elektrik yang keempat. Iaitu kawalan. Okey, kawalan adalah pengawalan arus elektrik secara selamat. Dengan memutus dan menyambungkan litar dilakukan secara manual atau automatik. Okey. Sekarang ni, agak-agak awak apa tu kawalan? Kasih saya contoh satu kawalan secara manual. Boleh tak? Agak-agak awak. Dia mengawal arus elektrik secara selamat. Kalau tak ada kawalannya, arus elektrik sentiasa saja mengalir ke beban. Okey, switch cikgu, switch. Okey, betul Nur Najah, bagus. Switch mikro, ya. Kawalan suhu, ya, betul. Air mesin seperti boleh kawal suhu air, ya. Alat kawalan suhu, bagus. Ya, lagi ada. Selain daripada switch, kalau awak lihat dekat rumah awak, dekat luar rumah tu, apa dia? Timer kipas, okey. Kawalan mesin pengisar, cikgu, okey. Kalau yang dekat rumah, saya nak tanya. Yang dekat luar sekali, kalau elektrik, maksudnya kalau ada petik, ada satu alat dekat luar rumah kamu, dia mengawal arus elektrik masuk ke dalam rumah kamu. Agak-agak awak apa? Wayar bumi. Wayar bumi, ya betul. Tapi dia bukan kawalan. Astro awak. Alah, lupa nama dia. Cuba ingat Jana. Dia dekat luar rumah. Siapa tahu? Kabel elektrik tidak, dia tak kawal. Antena tidak. Meter kilowatt jam. Meter kilowatt jam tidak. Dekat-dekat dengan meter kilowatt jam. Kotak Swiss. Ya, di kotak Swiss ada satu alat di situ yang dinamakan kawalan Swiss automatik, iaitu pemutus litar. Okey, bukan pengalir elektrik, pemutus litar. Okey, jadi kita lihat yang ini Swiss. Yang ini pun boleh on dengan off. Ini adalah secara manual. Okey. Jadi kita lihat. Jenis arus. Okey. Emitter adalah alat untuk mengira arus. Rafi. Okey, peti Swiss. Dekat dalam peti Swiss tu ada. Okey, jadi sekarang ni kita berbalik kepada jenis-jenis arus. Okey, awak tahu kan jenis arus? Ada berapa? Siapa tahu jenis arus? Ada dua. Okey, betul. Dua kan? Ya, betul. Okey, Naresh dua je, betul. Iman dua, ya. Sebenarnya ada dua. Siapa tahu? Saya dah tuliskan satu, arus ulang alik. Satu lagi apa? Siapa ingat? Arus terus, ya, pandai arus terus. Okey, dia ada dua jenis. Satu arus terus, satu lagi arus ulang alik. Okey, kita lihat satu persatu. Okey. Arus terus dan arus ulang alik. Apa yang membezakan arus terus dengan arus ulang alik? Kita lihat pertama, arus ulang alik. Okey, arus ulang alik adalah sistem perjanaan
dan pengagihan elektrik dari sistem jana kuasa hingga ke rumah. Okey, voltan tinggi digunakan semasa penghantaran bekalan supaya dapat pertama, merendahkan nilai arus. Yang kedua, mengurangkan kehilangan kuasa. Okey, voltan akan apa apabila bekalan sampai di rumah? Siapa tahu? Akan direndahkan. Okey, bagus. Akan dikurangkan. Okey, betul. Betul Tan, betul Iman. Okey. Voltan akan direndahkan, akan diturunkan apabila bekalan sampai di rumah dan voltan dinaikkan dan diturunkan oleh transformer. Okey, jadi sebenarnya bila kita kata arus ulang alik, arus daripada pencawang tu dia tinggi tau. Dia dalam berkadaran tinggi, jadi daripada pencawang untuk sampai ke rumah kita, dia tak boleh dalam kadar voltan yang tinggi juga, nanti rumah kita terbakar. Jadi dia perlu dikurangkan untuk sampai ke rumah kita. Kerana voltan di rumah kita guna berapa? Siapa tahu berapa volt? Siapa tahu perbezaan arus terus dengan Okey, berapa? Ya, Danis pandai 240, tak ada satunya. 240 volt. Jadi dari voltan yang tinggi itu akan direndahkan kepada 240 volt bila sampai ke rumah kita. Bukan Laila 270 tu salah. Okey, jadi ia diturunkan dengan menggunakan transformer. Daripada yang dipungut daripada turbin ke pencawang, dia naikkan menggunakan transformer juga. Jadi transformer berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan voltan. Okey, jadi kita lihat. Awak nampak carta ni? Okey, bagaimana arus elektrik dipungut daripada power station pergi kepada transformer dan dia pergi pada pencawang subtransmission. Okey, patul. Kalau awak lihat ada pencawang-pencawang kecil. Dan daripada pencawang-pencawang kecil inilah yang akan dipindahkan ke rumah dan juga kawasan industri. Okey, nampak? Okey, dan awak mesti lihat kawasan industri dan juga kawasan perumahan, dia punya kadaran dia tak sama kalau awak lihat kadaran dia tak sama kerana apa? Nilai voltan yang digunakan untuk kawasan industri adalah lebih tinggi daripada kawasan perumahan. Okey? Okay, jadi kita lihat seterusnya. Okey. Bekalan kuasa ulang alik daripada transformer yang telah direndahkan voltannya kepada 240 volt. Okey, ini adalah tempat kediaman. Okey, ini meter kilowatt jam. Semua ada kan rumah? Siapa yang tak ada meter kilowatt jam? Okey, semua ada. Kan? Rumah yang tak ada tu pakai kereta lah. Tapi zaman sekarang mana tu kan pakai kereta lagi. Okey, kita lihat arus terus. Arus voltan dan cas elektrik mengalir secara sehala. Okey, dan arus dihasilkan daripada bateri, sel solar dan juga dinamo Okey, dinamo ni tahu tak? Siapa tak tahu apa tu dinamo? Kat mana nak jumpa dinamo ni? Dekat basikal. Dekat basikal, okey. Dekat basikal. Okey, kalau dekat basikal, kat mana duduknya? Dinamo. Dekat tayar. Commutator adalah satu alat pada dinamo itu. Dekat mana? Dekat tayar. Siapa tahu macam mana dia berfungsi? Dia hasilkan geseran untuk dapat elektrik cahaya untuk lampu depan. Ya, dinamo jenis commutator. Okey, bergeser dengan apa? Dengan tayar. Siapa tahu? Bergeser dengan apa? Dengan tayar. Ya, bergeser dengan tayar di mana
Okey, dia bergeser dengan tayar di mana kalau kita lihat bila dia bergeser dengan tayar, dia akan menggerakkan rotor yang ada dekat dalam dinamo tu, dan pada rotor itu ada apa? Dengan rim basikal, okey. Dekat rotor tu ada apa? Dekat rotor tu ada magnet kekal yang duduk pada teras besi. Jadi dia akan memusingkan rotor, dan bila dia memusingkan rotor, apa yang berlaku? Arus elektrik akan terhasil apabila cas-cas itu dipotong oleh magnet kekal. Saya nak tunjukkan gambar pun tak boleh. Sebab saya terlupa nak tunjukkan nak lukiskan gambar. Jadi bila arus elektrik itu terhasil, dia akan dipotong oleh wire, dan terhasillah tenaga elektrik, dan dia akan dihantar kepada lampu, dan lampu akan menyala. Sebab tu kalau awak lihat, bila awak naik bukit, awak rasa lampu awak tu terang ke malam? Siapa tahu? Malam. Okey, bagus. Okey, Anil, Haris, malam. Okey, kenapa malam? Sebab tayar tak geser dengan aku dengan Okey, laju. sebab kayuhan semakin slow. Okey, betul Adam. Dia makin malap sebab kayuhan semakin slow. Kerana bila kayuhan itu slow, magnet itu berpusing sangat lambat, jadi arus elektrik yang mengalir sedikit. Litar elektrik itu diputuskan, jadi arus magnet yang terhasil sedikit, dia jadi lambat. Tapi kalau kita kayuh, contohnya turun bukit, apa jadi pada lampu tu? Terang, terang. Ya, dia akan jadi terang ataupun sangat terang, kerana bila putaran itu banyak, apa jadi? Tenaga elektrik yang terhasil juga akan banyak. Sebenarnya itulah yang berlaku bila kita gunakan empangan, kita gunakan angin dan sebagainya. Di mana bila air itu bergerak sangat pantas, dia akan menggerakkan turbin akan menggerakkan rotor dengan laju, dan tenaga elektrik yang terhasil adalah banyak. Boleh? Sekarang faham tak? Kenapa tenaga elektrik itu boleh terhasil dengan banyak? Faham. Okey. Okey, faham. Okey. Bagus Zul. Aina. Okey, bagus. Okey, jadi kita lihat. Okey, awak lihat. Litar, di mana tenaga elektrik, suis dan juga bateri. Okey, suis itu adalah kawalan. Bateri itu adalah apa? Siapa tahu? Okey. Bateri itu adalah sumber. Okey, sumber tenaga. Okey, sumber tenaga. Okey, bagus. Sumber tenaga. Manakala mental tu? Beban. Okey, ia adalah beban. Okey, tadi ada satu soalan tanya. Yang tadi tu, kenapa naik bukit? Okey, bila awak naik bukit, naik bukit, apa yang berlaku? Awak pusing basikal awak sangat perlahan. Bila perlahan, rotor ataupun yang digerakkan di situ sangat lambat. Bila lambat, dia akan pusingkan. Magnet kekal itu akan terpusing dengan perlahan, jadi arus elektrik yang mengalir sangat sedikit. Bila sedikit, arus yang terhasil sedikit lah. Sebab tu malap. Tapi bila awak turun bukit, dia akan berpusing dengan laju. Bila dia pusing dengan laju, magnet kekal itu akan berpusing dengan laju, jadi dia boleh menghasilkan tenaga elektrik yang sangat banyak, dan awak punya geseran tak cukup, pandai pun. Jadi awak punya tenaga elektrik itu akan menjadi lebih banyak. Okey. Jadi ini adalah litar. Okey, kita lihat. Okey, sebelum saya lupa.
Macam mana awak nak tahu bahawa peralatan elektrik awak atau beban awak itu menggunakan jenis arus terus atau arus ulang-alik? Siapa tahu? Macam mana awak nak tahu? Siapa boleh jawab? Peralatan elektrik kita menggunakan arus terus atau arus ulang-alik? Macam mana? Siapa tahu? Ada transformer ke tak? Arus terus dia tetap, arus ulang-alik berubah sentiasa. Tak tepat juga. Kalau awak nak tahu peralatan itu, ada wire bersambung, ya Aina. Kalau misalnya peralatan awak itu, peralatan atau beban awak itu menggunakan wire yang disambungkan kepada soket alir keluar. Tahu tak soket alir keluar tu apa? Yang nak sambungkan ke plug tu. Ia menggunakan arus ulang alik. Tapi kalau dia tube, betul. Kalau dia arus terus, dia akan gunakan bateri. Ataupun dia cordless. Faham tak? Yang cordless yang tak ada wire, tak ada sambungan. Maksudnya medium yang tak ada sambungan, dia gunakan arus terus. Tapi kalau ada sambungan terus ke soket alir keluar, dia adalah arus ulang alik. Arus terus tidak ada kapasitor. Kapasitor tak ada, semua peralatan elektrik ada kapasitor. Dia merupakan salah satu komponen. Arus ulang alik ada sistem penjadaan di jana kuasa agen elektrik ke rumah manakala arus terus. Sistem kuasa mempunyai satu kutub urutan arus. Ya, betul Imam. Okey, jadi kita lihat seterusnya cara reka bentuk litar peralatan elektrik. Okey, awak lihat pada kita punya PowerPoint. Okey, reka bentuk peralatan elektrik ada 3 aspek yang perlu awak buat. Ini awak kena ambil tahu sebab setiap daripada kamu akan buat gadget berfungsi. Tapi bukan kongsi seorang, bukan berkongsi sebab PKP ni kita kena buat seorang-seorang. Boleh? Perubahan pada voltan. Okey. Jadi kita lihat. Jadi kita lihat yang pertama adalah keselamatan. Dapat melindungi pengguna dan peralatan, mengelakkan pengguna daripada kena renjatan elektrik. Jadi bila awak buat gadget elektrik nanti, awak mesti pastikan peralatan elektrik awak itu mesti selamat. Keselamatan awak kena lihat. Kalau awak lihat di sini, ciri-ciri keselamatan yang terdapat pada di bahagian bawah periuk nasi. Kenapa dia punya wire dia punya litar dia ini tidak berada di depan? Di atas. Siapa tahu? Sebab keselamatan. Okey, sebab keselamatan. Kenapa keselamatan? Sebab periuk nasi ni basah. Kalau dia kena litar ni apa jadi? Ya, elakkan renjatan elektrik. Betul Danis. Danisha. Okey. Sebab mengelakkan renjatan elektrik. Jadi langkah-langkah keselamatan, dia letakkan semua sekali litar di sebelah bawah, penggunaan dia sebelah atas. Tidak dicapai oleh tangan. Bukan tangan je. Kaki pun kalau kena renjatan elektrik, kalau terkena, litar terbuka, jadi boleh juga menyebabkan renjatan elektrik. Okey, kedudukan peranti dalam litar. Okey, kedudukan litar tersembunyi dan tidak terdedah. Pertama, menjimatkan ruang. Yang ketiga, utamakan keselamatan. Yang ketiga, reka bentuk peralatan kemas dan menarik. Ini adalah cara reka bentuk litar peralatan elektrik kita dibuat. Okey, contohnya awak lihat di sini. Okey, kita lihat kedudukan peranti dalam litar pada periuk nasi. Awak lihat ada elemen pemanas. Ini dia kedudukan litar. Kenapa dia asing-asingkan? Kerana untuk yang kita sebutkan tadi. Okey, elemen pemanas, papan fleksi rata, struktur rangka, sensor suhu, sensor tekanan. Okey, kita lihat.
Yang ketiga, jenis sambungan. Okey. Terdapat 3 jenis sambungan. Pertama, litar buka. Yang kedua, litar tertutup. Yang ketiga, litar pintas. Selain daripada itu, ada litar salah kekutupan, litar bocor bumi dan litar bypass. Apa tu Okey, siapa tahu gambar ni? Ni gambar apa? Siapa tahu? Boleh beri jawapan tak? Sambungan litar apa ni? Litar terbuka, ya. Macam mana orang nak tahu di litar terbuka? Salah satu daripada sama ada beban ataupun medium ataupun sumber tidak bercantum, dia merupakan litar terbuka. Okey, yang ini? Ini kau. Siapa tahu? Teacher பேசுறான் குடு அக்கா பாக்குற என்ன பேசுறாங்க Okey, litar tertutup. Soalan saya, litar tertutup ni mengalirkan arus elektrik tak? Siapa tahu? Mengalirkan arus elektrik tak? Okey, betul. Ya. Okey, mengalirkan, betul. Ya, ia mengalirkan arus elektrik. Dan ia juga dinamakan litar lengkap. Jadi kalau orang cakap litar lengkap adalah litar di mana sambungan dia itu adalah sambungan yang penuh, tutup. Semua sekali bersambung, itu litar tertutup. Okey. Okey, yang ini adalah litar pintas. Okey, ini adalah litar pintas di mana salah satu daripada sambungan litar itu tidak pergi kepada beban, dia pergi ke tempat lain. Okey, yang ini bahaya juga. Okey. Saya kasih awak Devia tutup mic. Okey, sekarang ni saya kasih awak masa 5 minit. Boleh tak jawab ni? Adik dia ganggu, alah kesiannya. Adik nak belajar juga Okey, saya kasih awak 5 minit. Boleh jawab ni? Nombor 1, nombor 2, 3, 4, 5. Okey, siapa boleh jawab nombor 1? Berikan 3 contoh elemen sistem elektrik. Okey, sumber medium beban. Okey. Betul, Sio betul. Anis betul. Okey. Okey, berikan 2 contoh. Contoh apa ni? Saya nak tulis beban. Saya tertinggal ni. Berikan 2 contoh beban. Siapa tahu? Okey, lampu. Okey, Tiam. Lagi, kipas. Okey, lampi tak ada. Lampu ada. Peti ais. Okey, bagus. Okey, yang tiga-tiga. Nyatakan 2 sumber elektrik yang boleh diperbarui. Sumber tau. Angin, air. Okey, bagus. Tenaga solar. Matahari. Tenaga solar lah tu. Air. Okey. Yang keempat, medium ialah perantara di antara apa dan apa? Sumber dan beban. Okey, betul. Okey, bagus. Sumber dan beban. Putri pun bagus, betul. Bukan beban, beban. Okey. Seterusnya, nyatakan perbezaan arus ulang alik dengan arus terus. Siapa tahu? Saya dah cakap tadi. Sehala dan tidak sehala. Cikgu. Apa yang sehala, apa yang tidak sehala. Melalui kapasitor dan tidak melalui kapasitor. Bukan, salah. Itu salah tu. Sehala dan tidak sehala. Kabel pun salah. Sehala, apa yang sahala? Kalau arus itu bergerak sehala, arus apa? Arus ulang-alik menggunakan wire, manakala arus terus, okey, menggunakan bateri. Okey.
aliran arus elektrik sahala dan tidak sahala. Arus terus sahala, arus ulang-alik tidak sahala. Salah tu, terbalik. Arus terus, okey. Okey, arus terus tidak salah. Ya, tan ni betul. Okey, jadi okey, pengiraan parameter saya tak nak ajar hari ni. Okey, kita akan belajar sampai sini saja, tapi saya kasih awak dia punya PowerPoint. Okey, jadi oleh kerana saya akan ajar semua kelas tingkatan 2 RBC dan awak juga akan buat projek untuk PDD tau. Awak tahu tak? Kan awak tahu semua Okey, jadi saya dah buat satu kelas dekat Google Class. Dekat situ dan saya nak awak masukkan diri awak dekat Google Class tu. Saya dah kasih nombor PIN. ASMLT. Itu adalah nombor PIN saya. Saya nak awak buat latihan ni dalam buku nota awak. Ulang. Okey. Saya apa itu kodnya? Okey, dekat dalam Google Classroom masing-masing saya dah letakkan nombor kod tu. Awak masukkan kod tu. Saya sebutkan sekali lagi. HNASMLT. Boleh? Okey. Jadi itu nama kelas saya. Apa yang saya nak awak buat ialah, tapi type cikgu, saya tak pandai nak type lah sekarang ni. Ya macam mana saya nak type? Saya dah kasih dekat Google Classroom. Awak pergi tengok kat situ. Boleh? Saya dah pergi, ada dekat Google Classroom, saya dah kasih dah. Jadi awak masuk dekat situ, latihan saya kasih ni, awak buat dalam buku latihan dan ambil gambar. Boleh? Boleh. Tak banyak ni saja dulu, awak ambil gambar. Lepas tu awak hantar pada saya. Boleh. Okey. Yang kedua, oleh kerana hari Isnin kita jumpa lagi kalau tak ada perubahan jadual. Jadi, saya akan ajar parameter litar elektrik dan saya nak awak cari seberapa banyak gambar peralatan elektrik kerana kita akan sama-sama buat projek elektrik. Sama ada awak gunakan apa yang boleh mengeluarkan bunyi ataupun mengeluarkan cahaya, boleh ada elemen pemanas, boleh memanaskan, boleh buat tenaga kinetik, kalau ada motor ataupun ada pergerakan, awak boleh gunakan apa-apa saja. Saya rasa awak pernah tengok abang-abang awak masa tingkatan 2 buat projek. Okey, nanti hari Isnin saya akan tunjukkan contoh-contoh peralatan elektrik yang boleh awak buat gadget. Okey? Okey, kalau buku latihan alat dekat saya ke? Saya dah rasa saya dah hantar semua. Okey. Jadi awak ambil gambar, lepas tu hantar pada saya. Ya. Betul. Okey, itu saja. Kita ada 6 minit lagi. Ada sesiapa nak tanya? Ada sesiapa nak tanya? Ada tak sesiapa nak tanya? Tanya pasal banner gadget ke? Okey, projek tu bila hantar saya akan beritahu. Nak nombor telefon cikgu boleh? Awak tulis saja dekat kelas tu, kelas Cikgu Nurida tu.
Awak tulis saja dekat kelas Cikgu Nurida, nanti saya akan balas. Sumber tenaga yang boleh Okey. Ada apa-apa lagi nak tanya? Oh ya. Ya betul tak cukup-nya. Saya nak nanti masa kelas saya, awak bawa sekali kalkulator. Boleh? Sebab kita akan buat pengiraan. Okey, bagus. Okey. Okey. Ada apa-apa nak tanya lagi selain daripada ni? Tak ada. Awak cuba riki-riki sikit bahan-bahan yang awak nak gunakan untuk buat projek awak. Contohnya awak nak perlukan litar, mesti ada wire, kayu tak boleh, bateri boleh. Okey, bateri, projek kayu, kalau projek kayu tu dia punya kotak dia je, awak nak masukkan dalam tu, okey. Cikgu hari Isnin kena sediakan barang-barang elektrik ke? Tak, belum buat lagi. Skru, bukan, saya nak awak cari litar tu, lukis litar tu dulu. Boleh? Okey, awak lukis litar tu dulu, awak tengok projek apa awak nak buat. Okey? Apa-apa gadget pun boleh? Ya, apa-apa gadget pun boleh. Contohnya awak nak buat lampu tidur pun boleh. Awak nak buat vacuum cleaner pun boleh. Tapi buat sendiri tau. Awak lukis gambar je dulu. Saya akan ajar nanti. Dan juga bawa kalkulator. Saya akan ajar awak pengiraan dia sekali. Ya, kita akan buat litar dan lukis litar, projek dan juga dia punya produk dia. Dia punya gadget je sekali. Okey, saya rasa tinggal 2 minit lagi. Ada nak tanya? Lukis je buat nanti ya. Ya, lukis saja. Awak lukis, lepas tu awak boleh tunjukkan pada Google Classroom, dia ada PowerPoint lah. Awak kelas mana ya? Tan, awak kelas mana? Dan Cheng Wei, awak kelas mana ya? Saya kelas Arif dengan kelas satu lagi, kelas apa ya? Kelas Adil. Saya tak ada, nanti saya masukkan dia punya PowerPoint dia. Sebab tadi saya minta tolong Cikgu Hani yang masukkan awak punya tu. Nanti saya masukkan Okey, untuk Arif dengan Adil mungkin tak ada. Okey, terima kasih. Jadi itu saja, kita jumpa pada perjumpaan yang akan datang. Okey, saya minta maaf kalau ada apa-apa masalah ataupun awak tak faham atau saya tercepat. Maklumlah kali pertama saya pun orang tua. Minta maaf Okey, terima kasih banyak. Okey. Okey, bye. Terima kasih. Okey. Okey, terima kasih banyak. Salam dengan ibu bapa awak. Okey, jaga diri. Bye.